أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini sekali lagi sama-sama kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pada malam ini Allah senantiasa menambahkan ilmu, pengetahuan kepada kita berkaitan dengan ayat-ayatnya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, menghayati dan mentadabbur dua potong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-27 di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml, merujuk ayat 17 dan ayat yang ke-18, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Surah An-Naml ayat 17 dan ayat yang ke-18. Di dalam ayat yang pertama Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu, dan sesungguhnya telah dihimpunkan ataupun dikumpulkan bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, junuduhu adalah tentera-tenteranya ataupun bala tenteranya, iaitu minal jinni wal insi wat tayr, yang mana bala tentera Nabi Allah Sulaiman terdiri daripada kalangan jin, wal ins juga ada di kalangan manusia, wat tayr juga tentera Nabi Sulaiman ada di kalangan burung-burung. Fahum yuza'un, dan mereka ini diatur ataupun disusun dengan tertib di dalam barisan masing-masing ataupun golongan dan kelompok masing-masing. Menerusi ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan antara nikmat dan keistimewaan yang diberikan kepada salah seorang nabi dan rasulnya yang bernama Sulaiman alaihi salam,
ialah ditundukkan. Tentera-tentera bagi Nabi Sulaiman itu di kalangan 3 jenis di dalam ayat ni. Ada tentera daripada kalangan jin, dan ada tentera daripada kalangan manusia, dan ada tentera daripada kalangan burung-burung. Baik, ini adalah keistimewaan yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman. Dan bila Nabi Allah Sulaiman di dalam sesuatu perjalanan, maka dengan penuh kebesaran dan kemegahan, Nabi Allah Sulaiman akan diiringi oleh tentera-tentera di kalangan manusia yang mengiringinya. Dan di belakang itu terdiri daripada kalangan tentera-tentera jin, manakala tentera yang di bahagian udara dipimpin oleh kalangan burung-burung. Baik, ini menunjukkan bahawa Nabi Sulaiman mempunyai tentera-tentera ataupun pasukan yang cukup gah dan satu pasukan yang cukup besar. Sebagai contoh di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini adalah tafsir Imam Al-Qurtubi. Di dalam penafsiran berkenaan dengan ayat yang ke-17, Imam Al-Qurtubi mendatangkan keterangan di dalam tafsir beliau, sesungguhnya ramai di kalangan manusia yang telah berselisih. Berselisih tentang apa? Iaitu tentang pendapat dan pandangan. Berapakah jumlah ataupun qadar kekuatan ketenteraan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman ni? Besar mana dia punya pasukan, besar mana dia punya kekuatan ketenteraan dia. Baik, di dalam satu riwayat ditemukan di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi ini, dikatakan bahawa kem ataupun satu pasukan perkhemahan yang dimiliki oleh bala tentera Nabi Allah Sulaiman ini, jarak dia ialah seluas 100 farsakh. 100 farsakh ni, satu farsakh bersamaan dengan 3 batu. Satu farsakh, 3 batu. Jadi luas kawasan kem yang dipunyai oleh tentera Nabi Sulaiman ni 100 farsakh. Jadi dalam jumlah 100 farsakh tadi dibahagikan mengikut golongan dan kumpulan. 25% daripadanya adalah tentera-tentera daripada kalangan jin. 25% yang kedua tentera-tentera daripada kalangan manusia. 25% yang ketiga tentera-tentera daripada kalangan burung. Dan 25% lagi yang kita tidak temui di dalam ayat ni ialah segala jenis spesies-spesies binatang. Jadi burung ni adalah haiwan ataupun binatang yang bertindak di ruang udara. Manakala hak baki 25% lagi adalah terdiri daripada haiwan-haiwan dan spesies binatang yang bergerak di bahagian bawah. Dengan kata lain, bahagian darat. Dan ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman menerusi pasukan ketenteraannya. Dan disebutkan juga bersambungan dengan riwayat tadi, Nabi Allah Sulaiman ini mempunyai 1000 buah rumah, yang mana rumah ini dibuat daripada kaca yang berwarna perak. Rumah yang kata 1000 buah ini dibuat daripada kaca yang berwarna perak yang dibina di atas kayu-kayu. Jadi rumah tu kaca yang seperti berwarna perak dibina pula di atas kayu-kayu. Dan kemudian Nabi Allah Sulaiman ni mempunyai 300 di kalangan anak dara yang dijadikan isteri baginya. 300 di kalangan anak dara yang dijadikan isteri bagi Nabi Allah Sulaiman, dan baki 700 lagi adalah hamba-hamba di kalangan perempuan. Jadi keseluruhan wanita yang dipunyai oleh Nabi Allah Sulaiman ialah 1000 orang.
Jadi sebenarnya rumah 1000 buah yang dimiliki itu merujuk kepada Nabi Sulaiman membina bagi setiap seorang satu rumah. Boleh faham tak? Setiap seorang tu satu rumah. Itu adalah lanjutan perbahasan daripada kekuatan ketenteraan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Walau bagaimanapun, kalau kita melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Sulaiman ini, ada di dalam ayat-ayat yang terkandung di dalam surah yang lain. Ada satu lagi keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman ni, apa dia? Jin dia dah tundukkan, manusia dia dah tundukkan, haiwan dia dah tundukkan. Apa lagi satu yang Allah cerita? Taskhirir rih, iaitu menundukkan angin. Menundukkan angin juga salah satu keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh buka dan rujuk surah yang ke-34, iaitu surah Saba. Dalam surah Saba, buka ayat yang ke-12. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wali Sulaiman ar-riha ghuduwaha syahrun wa rawahuha syahrun. Apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Dan kami telah tundukkan bagi Sulaiman, yakni Nabi Allah Sulaiman, angin. Kami telah tundukkan bagi Sulaiman itu angin, yang mana perjalanannya di waktu pagi bersamaan dengan tempoh sebulan, dan perjalanannya di waktu petang bersamaan dengan tempoh sebulan. Apa yang dimaksudkan daripada ayat ini? Bila kita buka di dalam tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Imam Abul Fida Ibnu Katsir, di dalamnya didatangkan satu pendapat dan pandangan daripada tabi'in yang kita kenal, iaitu Al-Hasan Al-Basri. Semua orang kenal nama ni, tabi'in yang hebat. Jadi satu pandangan Hasan Al-Basri berkenaan dengan ayat ni, dia beritahu bahawa cara ataupun kaedah Allah menundukkan angin bagi Nabi Sulaiman ni ada beberapa perkara. Antaranya bila Nabi Allah Sulaiman nak melakukan satu safar ataupun perjalanan yang jarak dia tu jauh, maka digunakan kaedah penundukan angin ni. Lagu mana? Iaitu Nabi Sulaiman ini mempunyai hamparan ataupun permaidani. Dengan cara Nabi Sulaiman naik atau duduk atas permaidani tadi, dan angin akan membawakan Nabi Sulaiman atas hamparan permaidani tadi pergi ke tempat ataupun lokasi yang ingin ditujui oleh Nabi Sulaiman. Kalau cerita Piramli itu tikar pandang terbang tu lah tak? Naik macam tu. Tapi jangan fikir macam Goku pula. Goku tu kira naik atas tu terus tak? Kenal kan Goku ni? Ni nak kena kecam sikit lagi ni cerita pasal Goku ni. Kita nak bagi contoh, mereka ambil serius pula tak? Okey. Baik. Dalam penerangan tersebut, apa yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri? Dia kata tadi kan, perjalanan dia di waktu pagi, ayat Quran bersamaan dengan tempoh sebulan, perjalanan dia di waktu petang bersamaan dengan tempoh sebulan. Diriwayatkan bahawa Nabi Sulaiman dia naik tikar ataupun permaidani terbang dia ni bermula di mana? Bermula di Dimashq. Dimashq di mana? Damsyik, Syam, di waktu pagi, dan kemudian sampai di waktu siangnya, iaitu merujuk waktu tengah hari, dia sampai di Istakhar. Istakhar ni nama tempat. Dulu Istakhar ni ada dalam wilayah Fars, iaitu di Iran sekarang. Jadi bayangkan kita kata duduk di Syria tu, Syria hari ni, iaitu Damsyik, dia naik dia punya tikar permaidani tadi, sampai waktu tengah hari itu dah sampai di mana? Dah sampai di Istakhar, di Iran. Dan dia berhenti turun di sini untuk makan tengah hari. Siap makan tengah hari. Kemudian pada waktu petangnya, dah tadi sampai di Istakhar, dia naik sekali lagi daripada Istakhar sampai ke Kabul. Mana Kabul?
Kita hari ini dalam wilayah Afghanistan. Jadi sampai di Kabul, sampai pada waktu malam. Yang inilah penafsiran bagi ayat tadi. Nak habaknya, perjalanan waktu pagi dia tu, kalaulah diambil kira perjalanan biasa pada waktu tu, orang yang nak melakukan perjalanan dari kota Dimashq ke Istakhar ambil masa sebulan. Kalau kenderaan biasa masa tu ambil masa sebulan, sedangkan Nabi Sulaiman dengan menundukkan angin tadi dalam tempoh pagi tengah hari dah sampai. Begitu juga dari Istakhar sampai ke Kabul juga tempoh biasa bagi orang yang melakukan safar dan perjalanan ni ambil masa sebulan. Jadi dia cuma ambil masa waktu petang dah sampai pada waktu maghrib ataupun malam. Sebab itulah Imam As-Suddi mengatakan tempoh sehari perjalanan Nabi Sulaiman dengan menundukkan angin tadi bersamaan dengan tempoh perjalanan dua bulan. 2 bulan. Ini pandangan yang dikemukakan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kita cuba cari-cari, korek-korek analisis maklumat berkaitan dengan hal yang sama dalam tafsir yang berbeza. Saya buka tafsir Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran sekali lagi. Memang ada 2 pandangan. Pandangan yang pertama sama yang macam Ibnu Katsir bentangkan. Macam tadi, manakala ada satu lagi riwayat dan pandangan yang kedua yang datang daripada Sa'id bin Jubair. Juga seorang tokoh tabi'in yang hebat. Dia meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Yang mana pandangan ini mengatakan bahawa dari waktu pagi itu Nabi Sulaiman naik, hamparan permaidani dia bermula di Baitul Maqdis. Maksudnya di mana? Di Palestin menuju ke Istakhar. Dari Palestin menuju ke Istakhar sampai waktu tengah hari. Dan kemudian dari Istakhar belah petang pula dia balik semula ke Baitul Maqdis dan sempat bermalam di Baitul Maqdis. Ini bukan pindah macam dua kali tadi, tapi dia balik untuk hari yang sama. Jadi beza tempat di sini. Istakhar masih sama, tapi hak tadi bermula di mana? Di Damsyik. Hak ni bermula di Baitul Maqdis. Cuma Baitul Maqdis Istakhar balik Baitul Maqdis semula. Itu adalah pandangan yang kedua. Tetapi bila buka kitab Ma'alim At-Tanzil, juga kitab tafsir Imam Al-Baghawi. Dalam tafsir Imam Baghawi dia tak sebut tempat-tempat persinggahan. Cuma dia habaq Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan menundukkan angin, tapi dia sebut tempat berhenti makan tengah hari dengan tempat berhenti makan malam saja. Tempat berhenti makan tengah hari ialah di Ray. Di Ray, nama tempat tu Ray. Manakala tempat makan malam ialah Samarkand. Samarkand ni kalau hari ni dalam wilayah Rusia kot. Samarkand ni ataupun dalam wilayah Tan. Dulu Rusia lah, zaman Soviet Union tu. Kalau hari ni Uzbekistan ke apa Tan belakang tu lah. Tu kawasan Samarkand. Dia tak sebut tempat daripada satu tempat ke satu tempat, cuma dia cakap hak ni makan tengah hari, hak tu makan malam. Dan saya kira kalau cek banyak-banyak tafsir lagi, banyak lagi kita jumpa, tapi kita pun tak larat lah, hak tu pun kira okey dah tu. Kita cuma nak tengok perbezaan pandangan. Kita tak mau statik hanya ada satu pandangan untuk meluaskan ilmu kita. Okey, balik kepada perbahasan. Fahum yuza'un. Dan semua pasukan-pasukannya terdiri daripada kalangan jin, manusia dan burung-burung tadi disusun dan diatur secara tertib, yakni mengikut kelompok-kelompok golongan dalam barisan masing-masing. Jadi Nabi Allah Sulaiman telah menentukan kedudukan masing-masing dan posisi setiap daripada kalangan tenteranya, sehingga tiada seorang pun kontak manusia dari kalangan mereka dan tiada seekor pun kontak haiwan atau manusia dari kalangan mereka akan melangkahi atau melampaui kedudukan dan posisi yang telah Nabi Sulaiman tetapkan.
Maksudnya kalau tetapkan hang duduk sini, sinilah. Tak boleh nak langkau, tak boleh nak keluar daripada posisi dan kedudukan tersebut. Diatur, disusur dengan tertib dalam barisan masing-masing. Tetapi ada satu pandangan di dalam tafsir Imam Ibn Katsir, iaitu pandangan daripada Mujahid, yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman ni dah lantik setiap kelompok, setiap golongan barisan tentera dia ni ada komander dah. Maksudnya daripada kalangan jin ada komander dia, daripada kalangan manusia ada komander dia, daripada kalangan burung ada komander dia, dari kalangan haiwan pun ada komander dia. Jadi komander ni lah yang bertindak menyusun ataupun melengkapkan serta mentertibkan barisan mengikut kelompok ataupun golongan masing-masing. Itu lebih kurang perbahasan mengenai ayat yang pertama merujuk ayat yang ke-17. Manakala ayat yang kedua, hatta idza atau ala wadin naml, sehinggalah pasukan yang besar ini sampai kepada satu tempat yang disebut Wadin Namli. Pasukan perjalanan Nabi Allah Sulaiman dengan tentera dia tadi, duk jalan, akhirnya sampai satu tempat yang Al-Quran gambarkan ni sebagai Wadin Namli, lembah semut. Lembah semut. Qalat namlatun, berkatalah salah seekor semut, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian para semut. Wahai sekalian para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam kediaman masing-masing, ataupun masuklah kamu ke dalam lubang masing-masing, ataupun kita nak kata masuklah kamu ke dalam rumah kamu masing-masing. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Pasal apa yang suruh masuk tu? Pasal apa suruh semut-semut ni masuk? La yahtimannakum, supaya kamu tidak dipijak-pijak ataupun diinjak-injak oleh siapa? Sulaimanu wa junuduhu, oleh Nabi Allah Sulaiman dan bala tenteranya, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Sebab semut ni barang besar ke barang kecil? Semut ni barang kecil. Lepas tu tentera Nabi Sulaiman pula, jin ada, orang ada, burung ada, binatang ada. Jadi dia akan lalu lembah ni. Jadi bila dia lalu lembah ni, sebab kita ni kecil, jadi takut dia tak perasan, takut dia tak nampak, menyebabkan kita ni dipijak-pijak ataupun terinjak oleh pasukan yang besar ni dalam keadaan mereka tak sedar pun. Dalam keadaan mereka tak mengetahui. Jadi masuk cepat-cepat dalam lubang masing-masing, dalam rumah masing-masing, dalam sarang masing-masing. Ini nasihat daripada salah seekor semut. Baik. Di dalam tafsir Imam Baghawi Ma'alim Tanzil, ada satu riwayat mengenai penafsiran berkenaan ayat ni. Riwayat ini datang daripada Wahab bin Munabbih, dia meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ahbar. Okey. Bagi orang yang biasa dengan ilmu tafsir, dengar nama dua ni pun boleh tahu dah cerita ni cerita apa. Sebab Wahab bin Munabbih dengan Ka'ab bin Ahbar ni terkenal periwayat kisah Israiliyat. Sebab dua orang ni asalnya dari mana? Dua-dua boleh dikatakan berasal daripada Parsi. Baik. Bila sebut Wahab bin Munabbih ni tabi'in. Yang mana dia ni adalah seorang tabi'in yang berbangsa Parsi, tetapi dia mempunyai kemahiran berbahasa Yunani. Okey. Kenapa kita katakan Wahab bin Munabbih ni seorang tabi'in? Sebab dia ni lahir zaman pemerintahan khalifah yang ketiga. Siapa dia? Uthman bin Affan. Dengan kata lain, dia lahir tahun yang ke-34 Hijrah. Baru lahir Wahab bin Munabbih. Dia tabi'in sebab apa? Sempat dengan sahabat. Baik. Nama betul dia siapa? Nama betul dia Wahab
bin Munabbih bin Kamil bin Zij bin Zi Kibar. Asal dia mana? Yaman. Bagi penduduk Yaman, kalau ada nama Zi di depan tu, menunjukkan dia tu adalah orang-orang yang dikatakan sebagai syarif, orang-orang yang dihormati, golongan yang dihormati. Tok-tok dia dulu. Baik. Dia dikenali dengan nama Abu Abdullah. Orang panggil dia Abu Abdullah Al-Anbari, Al-Yamani, Az-Zamari, As-San'ani. Pasal apa Al-Yamani? Sebab asal dia Yaman. Sebab apa Az-Zamari? Sebab kota di Yaman tu, nama kampung dia ialah kota Zamar. Sebab tu dipanggil Zamari. Kenapa San'ani? Sebab kota Zamari itu hanya 2 marhalah daripada kota besar, kota San'a, yang cukup terkenal di Yaman. Dia juga digelar As-San'ani. Baik. Wahab bin Munabbih ni, kedua-dua orang tua dia bukan asal Parsi. Walaupun dia dilahirkan di Parsi, kedua-dua orang tuanya bukan berasal pada Yaman. Kedua-dua orang tua dia ni yang berasal dari Parsi. Kampung mereka di Khurasan. Mak dengan bapak dia daripada Khurasan. Khurasan ni satu wilayah di arah timur laut di Iran dulu. Jadi mereka ni berpindah ke Yaman sebab apa? Sebab kampung mereka yang sebenar di Khurasan tu nama dia Harrah. Kampung mereka nama Harrah. Jadi mereka diminta keluar daripada bumi Parsi oleh Kaisar Parsi pada masa tu. Tetapi tidak disebutkan sebab-sebab mereka tu diminta keluar. Jadi kedua ibu bapa dia keluar daripada bumi Parsi menuju ke Yaman. Jadi bila sampai di Yaman, bapak dia ni sempat pada zaman Nabi Muhammad, Munabbih bapak dia tu. Jadi bapak dia masuk Islam dan menjalankan Islam tu dengan baik, tu bapak dia. Jadi kemudian bila Wahab ni lahir di Yaman, dia membesar di Yaman. Jadi dia banyak mengikuti pelajaran. Dia banyak bergaul dengan orang-orang, dia banyak membaca kitab-kitab kuno, dia banyak bergaul dengan ahli-ahli kitab sehingga pengetahuan dia tu begitu luas. Luas sungguh. Baik. Bagaimana? Kalau kita tengok bagaimana dia nak dapat maklumat tentang sejarah orang Yahudi. Dia banyak dapat maklumat tentang sejarah orang Yahudi ni sebab dia bergaul dengan penduduk-penduduk di Yaman. Dia dapat banyak maklumat tentang agama Nasrani sebab dia bergaul di satu tempat, satu lagi tu. Hak Nabi minta sahabat berhijrah dulu. Bila dizalimi dan ditindas. Di mana? Di Habsyah. Jadi dia banyak dapat maklumat-maklumat sejarah orang Nasrani dengan bergaul dengan orang-orang Habsyah. Pendek kata, dia ni mempunyai pengetahuan daripada kitab-kitab kuno dan ahli kitab, antaranya ialah contoh sejarah penciptaan alam semesta, sejarah para nabi dan rasul ni mengikut konteks ahli kitab lah. Sejarah raja-raja, sejarah pemimpin dan penguasa, sejarah bangsa-bangsa kuno, ni ilmu-ilmu yang ada dan dimiliki oleh Wahab bin Munabbih. Sebab tu ada satu buku yang dikarang oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, Tarikh Adab Al-Arabi, tarikh sejarah kebudayaan orang-orang Arab. Maksudnya sejarah-sejarah bangsa yang lampau, bangsa yang kuno ni banyak kita ambil daripada 3 ahli kitab yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Pertama siapa? Rahib besar zaman Nabi Muhammad, Abdullah bin Salam, rahib Yahudi yang masuk Islam. Yang kedua, hak Wahab bin Munabbih riwayat tadi daripada dia. Siapa? Ka'ab bin Ahbar dan Wahab bin Munabbih sendiri. Jadi mereka ni banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Baik, tu secara ringkaslah. Pernah ada satu dia membuat kenyataan. Dia kata menurut mereka Abdullah bin Salam ni yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Manakala Ka'ab bin Ahbar juga yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Bagaimana menurut pandangan kamu, siapakah yang lebih alim? Iaitu seseorang yang menguasai kedua-dua ilmu daripada mereka ataupun keduanya yang lebih alim. Faham tak ayat tu? Faham tak? Abdullah bin Salam yang paling mahir dan pakar pada zaman dia.
Yang kedua, Ka'ab bin Ahbar yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Bagaimana menurut perkiraan kamu, siapakah yang lebih alim, seseorang yang menguasai ilmu daripada keduanya ataupun keduanya lebih alim? Seorang yang menguasai ilmu daripada keduanya tu, dia nak habaq dia lah. Sebab dia tu ke belakang sikit. Jadi dia belajar dengan Abdullah bin Salam, dia belajar dengan Ka'ab bin Ahbar. Siapakah lebih alim di antara dia yang ambil ilmu daripada dua orang ni ataupun masing-masing dua orang ni yang lebih berilmu? Tu dia. Dia banyak. Kalau kita nak tengok Ka'ab bin Ahbar ni, cari dua kitab besar ni. Pertama ialah kitab Imam Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala. Satu lagi ialah Tarikh Dimashq. Dalam Siyar A'lam Nubala, Imam Zahabi kata dia banyak ambil hadis daripada dua sahabat besar, Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah. Jadi ada satu kenyataan dari Musanna bin Sabah. Musanna bin Sabah ni nama seorang individu. Jadi dia kata, aku telah mengenali Wahab bin Munabbih ni hampir 40 tahun. Aku kenal kawan ni 40 tahun dah. Dan selama tempoh aku kenal dia 40 tahun, aku tidak pernah mendengar dia mengumpat kepada sesuatu yang bernyawa. Bukan tak rajin dengar dia mengumpat orang ni, bukan tak rajin mendengar dia mengumpat manusia. Dia tak pernah mengumpat sesuatu yang bernyawa selama mana aku kenal dia 40 tahun. Maksudnya dia jaga sungguh lidah dia, lisan dia tak rajin mengumpat. Bukan kata orang, seluruh makhluk Allah. Dan selama aku kenal dia dalam tempoh 20 tahun, dia menggunakan apa? Wuduk yang sama antara solat isyak sampai ke solat subuh. 20 tahun keadaan tu. Kita ni antara isyak dengan subuh ni tak tahu berapa kali wuduk lah. Dah. Tak tahu berapa kali wuduk kita ni, dengan kentutnya, memulas perutnya, macam-macam lah. Okey, tu serba sedikit lah tentang Wahab bin Munabbih. Cuma nak habaq ni dia dikenali sebagai ahli khabar, ahli hikayah, terkenal dengan kisah-kisah Israiliyat. Baik. Daripada Ka'ab bin Ahbar mengatakan bahawa kalaulah dulu Nabi Sulaiman ni dia nak berjalan, nak melakukan satu perjalanan, maka hak tiga tadi tu adalah tentera kalangan jin, tentera dari kalangan manusia, tentera daripada kalangan burung-burung, dan dia biasanya akan membawa seluruh ahli keluarga dia. Maksudnya isteri-isteri dan anak-anak dia. Dia akan membawa semua pekerja-pekerja dia. Bahkan, ni cerita Israiliyat, faham sendiri ya kan? Maksudnya dia bawa dua, apa dia sebut? Tukang masak dengan tukang buat roti, tukang uli roti pun bawa. Untuk dah tentera besar ni kan, tentera besar ni nak makan. Jadi tukang masak bawa, tukang uli roti pun bawa. Jadi biasanya kalau bawa tukang masak, tukang uli roti, kena ada semualah perkakah yang depa biasa guna. Maksudnya periuk, dapur, belanga, gelas, cawan tu bawa sekali. Nak cakap memang besar dia punya kelengkapan dia tu. Okey. Dan dikatakan dalam satu perjalanan yang mana bermula di Istakhar. Bermula di Istakhar tadi, Istakhar menuju ke Yaman. Perjalanan ni dikatakan bermula di Istakhar nak pergi ke Yaman. Di pertengahan jalan, kalau tengok Istakhar tu, Iran kan, maksudnya duduk belah utara, Yaman tu duduk belah selatan. Jadi daripada tu kena lalu apa? Sebelum sampai Yaman tu, hari ni kalau kita tengok peta hari ni pun lebih kurang sama. Maksudnya kalau kita dari arah utara, kita kena lalu Madinah dulu ke Mekah dulu? Yaman duduk bawah. Maksudnya kita kena lalu Madinah dulu. Okey. Nabi Sulaiman dengan tentera-tentera dia melewati bumi Madinah masa itulah, masa dia tu. Maka bila sampai di situ, Nabi Sulaiman menyebut, ini adalah Darul Hijrah. Ini adalah bumi hijrah. Hijrah siapa? Hijrah Nabi akhir zaman. Hak kita duk lalu ni akan jadi bumi hijrah Nabi akhir zaman. Beruntunglah siapa yang pada waktu itu beriman dengan Nabi akhir zaman ni, dan beruntunglah siapa yang pada waktu itu menjadi pengikut Nabi akhir zaman ni. Kemudian dia meneruskan perjalanan. Dan bila daripada Madinah turun sikit sampai ke Mekah pada waktu tu.
Dan dia melewati kawasan yang berdekatan dengan Al-Bait, merujuk rumah Allah Kaabah. Merujuk rumah Allah Kaabah. Dan dikatakan Kaabah pada waktu itu dipenuhi dengan berhala-berhala. Di kawasan keliling Kaabah tu dipenuhi dengan berhala-berhala. Baik. Di sini dia punya kontra. Di sini dia punya kontra. Kontra dia di mana? Sebab kita tahu dalam sejarah masuknya berhala ke tanah Arab, lebih khusus masuk ke dalam kota Mekah, ialah lewat dah. Yang masuk sejarah berhala tu zaman yang sedikit lewat sebelum Nabi Muhammad, iaitu yang selalu kita cerita tentang Amru bin Luhai Al-Khuzai. Pemimpin Mekah pada masa tu yang telah melakukan perjalanan sampai ke Balqa di Syam, kemudian buat balik, patung berhala Hubal tu kembali ke Mekah, barulah start berlaku penyembahan berhala dan banyak berhala di Mekah. Tiba-tiba zaman Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman lalu ada dah berhala. Sini tak boleh belah ni. Tapi sebab memandangkan ni kisah Israiliyat, jadi sinilah ada sedikit kontra. Tetapi secara hakikat saya tak berani nak sebut, wallahu alam lah, kok ada sungguh zaman Nabi Sulaiman kita tak tahu. Sebab cerita tu cerita sebelum tu kan. Tapi nak abadnya kalau dari sudut sejarah Mekah tu, itulah pertama kali berhala masuk di bumi Mekah. Okey, tak apalah. Jadi Nabi Sulaiman pun melewati kawasan tu. Jadi selepas Nabi Sulaiman melewati kawasan tu, tiba-tiba Kaabah rumah tadi menangis. Oh, cerita Israiliyat kan, nampak hebat tak? Lalu Allah mewahyukan kepada Kaabah tadi, rumah Allah tadi, wahai rumah, pasal apa kamu menangis? Dia kata sesungguhnya ini adalah seorang nabi daripada nabi-nabimu, wahai Allah, merujuk pada Sulaiman. Ni nabi kamu daripada sekian banyaknya nabi-nabi kamu, dan di antara pasukan tenteranya adalah terdiri daripada wali-wali kamu. Mungkin dalam pasukan tentera itu adalah wali-wali kamu. Tetapi mereka hanya melewati kawasan ini tanpa berhenti, tanpa singgah dan tidak berhenti solat di sini. Jadi tu aku sedih, tu aku menangis. Sedangkan dikelilingi aku ni dipenuhi dengan patung-patung yang disembah oleh manusia selain daripada kamu. Jadi Allah kata, bergembiralah kamu. Sesungguhnya selepas ini, maksudnya akan datang, aku akan menjadikan tempat ini adalah tempat sujudnya manusia-manusia. Maksudnya di kawasan itulah tempat sujudnya manusia-manusia. Di sini juga aku akan turunkan kitab dan wahyu yang terakhir, iaitu Al-Quran. Di sinilah aku akan bangkit dan utuskan Nabi yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sinilah juga aku akan memfardukan satu daripada bentuk ibadah yang dinamakan sebagai haji. Di sinilah juga akan berlaku amalan penyembelihan korban, dan aku akan menyucikan, membersihkan kamu daripada berhala-berhala dan juga penyembah-penyembah setan. Jadi gembiralah kawan tu dengar cerita tu. Okey, bila nak sampai ke Yaman ni, lalu pasukan Nabi Allah Sulaiman ni tiba di satu wadi yang bernama Wadi As-Sadir. Wadi As-Sadir. Wadi As-Sadir ni terletak dalam wilayah Taif. Wadi As-Sadir terletak dalam wilayah Taif. Itulah kisah satu riwayat dalam kitab tafsir Imam Baghawi berkaitan riwayat Wahab bin Munabbih daripada Ka'ab bin Al-Ahbar. Kita berhenti lebih kurang. Tapi kita sebut awal-awal tu riwayat Israiliyat. Bila sebut tentang wadi, bila sebut tentang semut, sekurang-kurangnya yang selalu jadi perbahasan utama di kalangan mufassirin, ahli-ahli tafsir di dalam karya dan kitab tafsir masing-masing, sekurang-kurangnya ada 4 perbahasan. 3 yang dominan, 1 yang biasa. Okey, apa dia yang pertama? Yang pertama selalu diperbincangkan dan diperselisihkan ialah di manakah benar-benar kedudukan dan lokasi wadi tersebut. Kata lembah semut tadi duduk di mana? Okey, ada 3 pandangan. Yang pertama, kalau merujuk kepada Ka'ab bin Al-Ahbar tadi, wadi itu bernama Wadi As-Sadir, terletak dalam wilayah Taif. Jadi Ka'ab bin Al-Ahbar berpendapat, ni pandangan pertama, annahu
bi ardi Taif. Ni adalah tempat dia di Taif. Manakala pandangan yang kedua daripada Qatadah dan Muqatil. Muqatil ni merujuk Muqatil bin Sulaiman. Innahu ardum bisyam. Sesungguhnya dia ialah salah satu bumi yang berada di Syam. Jauh tak Taif dengan Syam? Jauh tu. Taif tu dekat dengan Mekah. Syam tu atas tu kan. Okey. Yang kedua di Syam. Yang ketiga waqila. Ni tak ada siapa berpendapat tapi kata-kata kil. Kil ni dia kata apa? Innahu wadin allazi yaskunuhul jin. Ni adalah satu lembah, satu wadi yang dihuni ataupun di tempat tinggal oleh sekelompok jin. Jadi semut-semut itu adalah jelmaan jin. Oh, ganas juga pandangan ni. Jadi bagi dia semut-semut tu adalah jelmaan jin. Itu adalah kawasan jin. Itu tak boleh belah lah. Okey, satu di mana tadi? Taif, yang kedua di Syam, yang ketiga lembah yang dihuni oleh sekumpulan jin. Okey, habis perbahasan yang pertama. Perbahasan yang kedua ialah rupa, ciri-ciri dan sifat semut tu. Rupa, ciri-ciri dan sifat semut. Sekurang-kurang ada 6 perbahasan. Pertama, pandangan daripada Nauf Al-Himyari. Zalikan namlu amsaluz zubab. Semut itu amsalu seperti seumpama zubab, seperti lalat. Zubabun ni lalat. Jadi Nauf Al-Himyari pendapat pertama tentang ciri dan sifat semut tu seperti lalat. Yang kedua, ni kil lah pandangan saja. Kal bakhati. Bakhati. Saya pun tak jelas maksud bakhati, tapi hak saya cari jumpa tu, kalau salah saya sebut di sini maksud yang saya jumpa tu, kalau salah saya minta kalau video ni diviralkan atau divideokan lepas ni, kalau ada orang alim ke orang yang lebih arif lebih tahu, tolong perbetulkan kalau salah. Yang saya jumpa bakhati ini ialah unta yang mempunyai 2 bonggol. Oh, besar sangat tu, semut sebesar unta tu tak? Ataupun dia nak menjelaskan bukan sudut besar tapi sudut rupa ke, wallahu alam lah. Tapi kalau nak kata semut tu besar unta memang out lah. Tapi kalau kita silap faham, takut dia nak menjelaskan dari sudut rupa tu. Macam tu, tu saya tak tahu. Tapi Al-Bakhati yang saya jumpa, unta yang berbonggol 2. Kalau salah, nanti tolong perbetulkan. Yang ketiga, wal masyhur. Ni yang paling masyhur. Annan namlu, apa dia? Namlus saghir. Sesungguhnya dia adalah semut yang kecil. Semut yang kecil. Macam biasa semut yang kita kenal. Okey. Yang keempat, pandangan daripada Imam Asy-Sya'bi. Kanat tilkan namlah zata janahaini. Adalah semut tu mempunyai 2 sayap. Semut tu ada 2 sayap. Yang ni mungkin ada sedikit sipi-sipi dengan yang pertama, mislu zubab tadi. Seperti lalat yang mungkin merujuk ada 2 sayap. Ada tak semut yang ada sayap? Ada kan? Semut yang ada sayap. Dia kata semut tu ada 2 sayap. Yang kelima, sifat semut tu arja'. Arja' ni tempang. Macam mana dia boleh tahu kaki semut hak suruh masuk? Masuk tu kaki semut hak abad tu tempang. Tak tahulah. Tempang sifat kaki semut tu. Okey. Habis di situ. Baru 5. Kita janji tadi berapa? 6. Baik. Kalau kita pointed balik kepada tafsir Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Asakir telah meriwayatkan satu jalur periwayatan daripada Ishaq bin Bishar, daripada Sa'id bin Jubair, dari Qatadah, dari Al-Hasan, mengatakan bahawa rupa, ciri dan sifat dia sama seperti zibun, serigala. Serigala pula. Yang ni apa special dia? Sebab ada ulama-ulama bahas berkemungkinan berlaku kesilapan pada penulisan. Sebab beza dia hamzah dengan titik ba. Mungkin kalau ba, zubab, za, ba, alif, ba, zubabun. Mungkin dia nak tulis zubab tapi pi tertulis hamzah, dia jadi zibun. Za kecil juga.
Zubab pun za kecil atau za hamzah ba. Ni za ba alif ba. Kalau dia tak tersilap, tak bubuh titik, pak hamzah di atas, dia jadi zibun. Jadi ada setengah ulama membahaskan tentang ni. Mungkin hak nak tulis zibun tu dia nak tulis zubab. Itulah kemungkinan. Ni. Maksudnya jadi kalau kita ambil juga kemungkinan tu ada 6 lah. Pertama seperti lalat, yang kedua seperti unta yang berbonggol 2, yang ketiga biasa semut kecil, yang keempat seperti apa tadi? Semut yang mempunyai 2 sayap, yang kelima sifat kaki dia tempang, yang keenam sama seperti serigala. Itu perbahasan yang kedua. Perbahasan yang ketiga, semut tu nama apa? Nama semut pun dia bahas lagi tak? Okey. Dalam tafsir Ibnu Katsir daripada Hafiz Ibnu Asakir tadilah dikatakan semut itu bernama Haras. Dan semut ini berasal dari satu kelompok semut yang bernama Bani Shishan. Bani semut ni pun dia abang lagi. Semut nama Haras, Bani Shishan. Kalau buka dalam Ma'alim At-Tanzil, Imam Baghawi tadi, Imam Ad-Dhahak mengatakan nama dia Tahiyah. Ta alif, ha, ya, ta marbutah. Tahiyah. Kalau Muqatil bin Sulaiman, nama dia Jarma. Tahiyah yang kedua, yang ketiga Jarma. Balik tafsir Qurtubi, ada Qil mengatakan nama dia Takhiyah. Beza nombor 2 dengan nombor 4, hak tu tak ada titik, hak tu bubuh titik atas. Ha tadi kan, Tahiyah yang kedua, hak nombor 4 bubuh titik, jadi kha, Takhiyah. Ni pun mungkin boleh berlaku benda yang sama ni. Hasan mungkin nak tulis Tahiyah, tak terbubuh titik, kha selalu. Kalau dia kata terbubuh titik bawah, Tajiyah pula. Biasalah dalam penulisan kan. Tapi sebab dia tu ada perbezaan, saya sebutlah. Kalaupun hak sebenar hakikat dia sama, tu Allah lebih mengetahui. Yang kelima ialah pandangan daripada Suhaili. Suhaili kata sesungguhnya disebutkan nama semut Nabi Sulaiman iaitu dengan nama Harmia. Jadi ada berapa? Ada 5. Haras, Tahiyah, Jarma, Takhiyah dan Harmia. Itu nama semut. Manakala yang keempat kita sebut tadi tak berapa dominan. Sebab hak ni jarang diperselisihkan, iaitu jantina. Hak semut hak suruh masuk tadi jantan ke betina? Kalau kita tak payah fikir tak. Hak point dia, apa percakapan dia tu, dialog dia tu suruh masuk. Tapi sebab ada ta marbutah tu kan, waqalat namlatun. Jadi ada ramai kata tu adalah semut perempuan, semut betina. Lepas tu ada juga kata semut jantan. Hak tu tak dominan manalah. Hak dominan 3 tadi lokasi wadi tu, lepas tu sifat dan ciri semut tadi, lepas tu nama semut. Tetapi ada satu lagi perbahasan. Bagaimana yang menyebabkan ada ayat yang 19 tu fatabassama dhahikan. Bila dengar saja percakapan semut tu yang menyebabkan Nabi Sulaiman apa? Tersenyum sambil tertawa. Senyum sambil tertawa. Sebab Nabi Sulaiman boleh dengar perbicaraan dan arahan yang diberikan oleh semut tu kepada semut-semut lain. Inilah perbahasan dia. Imam Muqatil kata dalam tafsir Ma'alim Tanzir, Imam Baghawi, sesungguhnya dengan bantuan angin. Ni saya nak kata ni, dari sudut menundukkan angin tadi banyak jenis dia. Pertama hak bawa Nabi Sulaiman. Yang kedua ni dia boleh bawa suara mana-mana makhluk yang bercakap tu sehingga bila angin bawa suara tadi yang sampai pendengaran kepada telinga Nabi Sulaiman. Ini salah satu bentuk ditundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Dan Imam Muqatil bin Sulaiman kata Nabi Sulaiman boleh mendengar percakapan daripada dialog semut tadi sejauh 3 amyal. 3 batu lagi. Maknanya Nabi Sulaiman duduk sini sebagai contoh, semut tu kedudukan dia 3 batu, angin tolong bawa boleh dengar dah. Kalau kita duduk hadap telinga mikrofon pun tak dengar semut bercakap kan. Dia dah dengar dah. Adakah satu-satu pandangan daripada Imam Muqatil? Tidak. Tuan-tuan boleh rujuk lagi satu kitab tafsir, Al-Kashaf, Imam Zamakhsyari.
Imam Zamakhsyari. Ni memang seorang tokoh ulama tafsir, memang dia bidang dia lughah, bahasa dan kesusastraan. Memang tafsir dia ke arah tu. Cuma satu saja, dia ni berfahaman Mu'tazilah, tu ya. Imam Zamakhsyari ni berfahaman Mu'tazilah. Tapi disebabkan kepakaran dan kemahiran dia dalam bidang lughah, maka dia dihormati atas sebab tersebut. Memang bab lughah, memang dia hebatlah. Memang kita kena ambil pandangan-pandangan daripada Imam Zamakhsyari berkaitan tafsir, terutama persoalan bahasa dan kesusastraan, juga mempunyai pandangan yang sama. Nabi Sulaiman dapat mendengar dialog daripada semut tadi sejauh 3 batu. Okey. Oh, habis 2 ayat kan? Tapi nak habaknya macam itulah, supaya kamu tidak diinjak-injak oleh Nabi Sulaiman. Agak-agak kalau kita cakap besar tadi, kalau kita tak ambil perbicaraan dari sudut rupa, kalau besar serigala tadi, perlu tak dia bagi peringatan? Kalau kata semut tu besar serigala, tak payahlah masuk dalam lubang kan. Takkan tak nampak semut besar serigala bergelewak, takkan tak nampak tu. Ataupun unta lagi besar kan, takkan suruh masuk dalam lubang tu. Takkan Nabi Sulaiman tentera dia tak nampak. Itulah saya takut perbahasan tu bukan bicara dari sudut besarnya binatang tu, tapi rupa yang dimiliki oleh mereka. Apapun, dengan kerendahan hati, yang jenis orang tak ada ilmu macam saya ni, saya serahkan kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki berkaitan dengan semut yang kita bicarakan tadi. Hanya Allah lah yang lebih mengetahui tentang hal dan perkara yang diberitakan olehnya menerusi firman-firman dan ayatnya. Cuma apa yang kita bincang tadi adalah naqalan-naqalan daripada ahli-ahli tafsir menerusi pandangan-pandangan dan pendapat di dalam kitab dan karya masing-masing. Jadi kita berakhir di sini pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua dan sentiasa memudahkan kefahaman kepada kita untuk mempelajari firman-firman-Nya dan juga sunnah-sunnah Rasul-Nya yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.